Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikirkan tentang satu keajaiban yang berlaku setiap hari di seluruh dunia? Bukan pasal bintang di langit atau lautan dalam, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kita. Hari ini, kita akan cuba bongkar salah satu misteri terhebat minda manusia. Macam mana kita belajar bahasa pertama kita? Soalan ni nampak macam simple kan? Tapi percayalah ia adalah pintu kepada salah satu kajian paling rumit tentang otak manusia. Daripada bunyi-bunyi comel yang tak ada makna sampailah boleh bina ayat lengkap, macam mana proses ni betul-betul terjadi? Ini bukan macam belajar subjek kat sekolah tau. Ini satu keajaiban, satu proses perkembangan manusia yang dah buat ahli fikir, ahli psikologi dan saintis pening kepala selama beratus-ratus tahun. Ia macam satu tarian yang sangat kompleks antara biologi kita dan persekitaran kita. Okey, jom kita selam lebih dalam lagi. Untuk faham teka-teki ni, kita kena tengok beberapa teori utama yang cuba jawab soalan asas ni. Adakah bahasa ni sesuatu yang kita belajar atau ia memang dah ada semula jadi dalam diri kita sejak lahir? Jom kita mulakan dengan kem yang pertama dalam perdebatan ni. Pihak ni percaya yang bahasa ni tak ada apa yang istimewa pun. Ia dipelajari sepenuhnya dari dunia sekeliling kita, sama macam kita belajar naik basikal atau main bola. Idea utama kat sini kita panggil behaviorisme. Ia kata yang minda seorang bayi itu macam papan kosong atau dalam bahasa Latinnya tabula rasa, kosong. Bahasa ni diukir sikit-sikit atas papan tu melalui pengalaman. Tak ada apa-apa yang dah sedia ada. Nak faham senang, bayangkan kita ajar seekor burung kakak tua bercakap. Kita sebut satu perkataan, burung tu cuba tiru. Kalau betul, kita bagi dia ganjaran. Kita puji dia. Teori behaviorism ni melihat proses manusia belajar bahasa lebih kurang macam itulah. Proses dia nampak logik kan? Baby cuba sebut mama, lepas tu mak dia senyum, peluk dia. Itu kita panggil peneguhan positif. Jadi baby tu akan cuba sebut lagi. Tapi kat sinilah timbul satu masalah besar. Kalau kita cuma meniru, macam mana seorang budak kecil boleh bina ayat yang dia tak pernah dengar pun sebelum ni? Contohnya, dia tiba-tiba cakap, adik tak nak saya busuk tu. Ini soalan besar yang behaviorisme susah sangat nak jawab. Persoalan tadilah yang membawa kita ke kem nombor 2, yang bagi jawapan yang sangat-sangat berbeza. Macam mana kalau bahasa ni bukan kita belajar dari luar, tapi sebenarnya ia dah ada dalam diri kita sejak kita dilahirkan lagi. Jadi, nampak tak pertembungan idea yang utama ni? Satu pihak kata minda kita ni macam papan kosong yang perlu diisi. Satu pihak lagi pula kata, tak, minda kita ni dah datang siap dengan peranti terpasang yang sedia untuk guna. Inilah dia perdebatan klasik, alam semula jadi lawan asuhan. Teori ni yang dipelopori oleh seorang ahli bahasa terkenal, Noam Chomsky, kita panggil mentalisme. Idea utamanya ialah kita semua dilahirkan dengan sesuatu yang dinamakan peranti pemerolehan bahasa atau dalam bahasa Inggeris, Language Acquisition Device, singkatannya LAD. Fikirkan macam ni, otak kita ni macam hardware komputer. LAD ni pula umpama sistem operasi khas untuk bahasa yang dah siap-siap install dalam otak tu. Kita cuma perlu dedahkan diri kita pada bahasa macam kita download software dan sistem tu akan automatik mula berfungsi. Menurut teori ini, LAD tu mengandungi tata bahasa universal. Ia macam satu set peraturan asas tata bahasa yang semua bahasa di dunia ni kongsi. Inilah sebabnya kenapa kanak-kanak dari seluruh dunia, tak kira apa bahasa ibunda mereka, cenderung buat kesilapan yang sama tapi logik. Contohnya, seorang budak mungkin akan kata, saya termakan apple tu sebab otak dia cuba guna peraturan imbuhan secara konsisten. Ini tunjukkan ada satu sistem dalaman yang aktif bekerja. Tapi, teori ni pun ada kelemahan. Pengkritik kata ia terlalu fokus pada biologi sampai macam abaikan peranan penting interaksi sosial. Okey, jadi kita dah ada dua pandangan yang agak ekstrim. Satu kata semuanya datang dari persekitaran, satu lagi kata semuanya datang dari dalaman semula jadi. Ini membawa kita kepada kumpulan teori yang ketiga yang cuba cari jalan tengah yang lebih seimbang.
Analogi terbaik untuk kumpulan teori ni ialah macam kita main Lego. Bahasa ni bukan sesuatu yang dah siap pasang dan bukan juga sesuatu yang kita tiru sebiji-sebiji. Sebaliknya, ia adalah sesuatu yang kita bina sendiri secara aktif, blok demi blok. Dan selalunya kita bina melalui interaksi dan bermain dengan orang lain. Ini sebenarnya gabungan beberapa idea. Pertama, teori kognitif kata otak kita perlu berkembang secara umum dulu. Contohnya, faham konsep objek, baru kita boleh belajar bahasa. Lepas tu, konstruktivism pula kata kita guna kemahiran otak ni untuk membina pemahaman kita tentang bahasa. Dan akhir sekali, yang paling penting, teori interaksionalis tekankan yang proses pembinaan ni berlaku bersama-sama dengan orang lain. Bayangkan mak ayah tunjuk kucing sambil sebut kucing banyak kali. Itu bukan sekadar latihan meniru tau. Itu adalah interaksi sosial yang membina makna perkataan kucing untuk anak tu. Baiklah, kita dah tengok 3 perspektif utama, behaviorism, mentalism dan pendekatan interactionalis. Sekarang, apa kata kita cantumkan semua kepingan puzzle ni dan cuba lihat gambaran yang lebih besar dan moden? Jadi, kalau kita ringkaskan, inilah intipati perdebatan ni. Behaviorism fokusnya keluar pada persekitaran. Mentalism fokusnya ke dalam pada otak kita. Dan interactionalist pula melihat bagaimana kedua-dua dunia ni, dunia dalaman dan dunia luaran, bertemu dan bekerjasama. Dan inilah perkara yang paling penting sekali. Selepas berdekad-dekad lamanya orang berdebat, sains moden sebenarnya tak pilih satu pemenang pun. Sebaliknya, kita sekarang faham yang setiap teori ini ada betulnya. Masing-masing pegang secebis kebenaran menceritakan sebahagian daripada sebuah kisah yang jauh lebih besar. Hari ini, bidang yang cuba satukan semua kepingan puzzle ni kita kenali sebagai psikolinguistik. Ia tak lagi tanya sama ada bahasa ni sebab alam semula jadi atau asuhan. Sebaliknya, ia kaji bagaimana alam semula jadi dan asuhan, biologi kita, minda kita dan persekitaran sosial kita semuanya saling berinteraksi dalam satu sistem yang sangat kompleks untuk menghasilkan keajaiban yang kita panggil bahasa. Jadi inilah rumusan utamanya. Belajar bercakap tu ia bukan sekadar meniru macam burung kakak tua. Dan ia juga bukan sekadar aktifkan satu program dalam otak kita. Hakikatnya ia adalah satu tarian yang sangat cantik dan rumit antara keupayaan semula jadi otak kita, pengembangan minda kita dan dunia sosial yang kaya di sekeliling kita. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Dengan kemajuan AI atau kecerdasan buatan yang sekarang ni pun dah boleh hasilkan bahasa, agaknya, adakah mesin pula yang akan bagi kita kunci seterusnya untuk membuka misteri terhebat minda manusia ni? Sesuatu untuk kita sama-sama renungkan.